Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah binti Hamzah daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak SEM 2. Hari ini saya akan menerangkan tentang pelan dan prosedur pemerhatian. Pelan dan prosedur pemerhatian adalah segala apa yang dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap perilaku dan tingkah laku kanak-kanak. Kaedah pemerhatian terbahagi kepada dua, iaitu secara formal atau tidak formal. Kaedah formal dilakukan dengan cara merancang sesuatu situasi untuk melihat suatu perkembangan dan bukannya dalam situasi yang spontan. Sebagai contoh, memerhatikan perkembangan bahasa dalam diri kanak-kanak semasa sedang menjalankan aktiviti menyoal jawab di dalam kelas. Kaedah tidak formal pula adalah merupakan persekitaran semula jadi yang spontan untuk melihat sesuatu perkembangan. Ianya boleh terjadi secara tiba-tiba kerana terlihat perilaku kanak-kanak. Sebagai contoh, memerhati perkembangan sosial kanak-kanak semasa mereka sedang makan pada waktu rehat. Seterusnya, pemerhatian boleh dijalankan melalui perbualan atau interaksi. Berikut adalah cara-cara memerhati melalui perbualan. Seterusnya, pemerhatian melalui hasil kerja kanak-kanak juga amat penting kerana melalui hasil kerja kanak-kanak, kita dapat melihat kemampuan perkembangan fizikal, motor halus dan motor kasar dalam kualiti hasil kerja mereka. Hasil kerja kanak-kanak juga melambangkan emosi dan perasaan kanak-kanak kerana mereka menggunakan medium tersebut untuk meluahkan perasaan. Berikut adalah langkah-langkah pemerhatian paling berkesan boleh dilakukan dalam memerhati kanak-kanak. Rekod anekdot adalah merupakan catatan segala peristiwa atau perubahan yang penting dan unik berlaku dalam tingkah laku kanak-kanak semasa melakukan aktiviti secara individu atau berkumpulan. Tujuan rekod anekdot dilakukan adalah untuk mengetahui segala perbuatan yang dilakukan oleh kanak-kanak serta di manakah tingkah laku tersebut dijalankan. Catatan ringkas ini juga bertujuan untuk membantu guru memahami kanak-kanak tersebut. Catatan rekod anekdot dilaksanakan secara ringkas dan padat serta boleh dibuat dalam jangka masa yang singkat pada bila-bila masa semasa selepas mengesan berlakunya perubahan tingkah laku tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang panduan penyediaan rekod anekdot dan apa yang perlu dicatatkan mengikut format rekod anekdot. Yang pertama, membuat pemerhatian pada peristiwa signifikan walaupun tidak dirancang atau dengan kata lain secara spontan. Yang kedua, kanak-kanak yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan. Boleh sahaja pemerhatian tersebut berlaku secara tidak sengaja kerana terlihat perilaku kanak-kanak tersebut. Yang ketiga, mengenal pasti sama ada peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak ataupun tidak, terutamanya dalam perkembangan bahasa, sosial dan emosi. Yang terakhir, menulis apa yang dilihat secara objektif serta perkara-perkara yang menggambarkan perkembangan kanak-kanak. Ayo kita tonton video yang pertama lalu melakukan penilaian terhadap interaksi yang berlaku antara kanak-kanak yang bernama Zayad bersama neneknya semasa melakukan aktiviti belajar mengenali bunyi haiwan, menyanyi dan menyebut huruf serta nombor. Bunyi buaya. Macam mana bunyi buaya?
Itu tahu aja. Cuba ayat bunyi burung. Kalau bunyi ular macam mana? Buat tangan. Tanya. Oh, macam tu ular. Aduh, ular macam tu. Ular patuk nenek ke? Kalau cuba bunyi ayam. Bunyi ayam. Oh, ayam macam tu. Ayat. Cuba nyanyi lagu Bangau. Bangau, oh bangau. Kenapa? Perut. Nyanyilah. Tak nyanyi lagu Bangau, oh bangau. Pala. Bangau, bangau. Kenapa tak nak makan nasi mentah? Nyanyilah cepat. Bangau awal lah. Itu bukan nyanyi, itu ayat bercakap. Dia cakap bangau, oh bangau, kenapa? Ya. Api. Cuba baca 1, 2, 3. Mana nak dengar? Cuba baca. Apa? Satu. Apa? 3. Apa? Ni berapa? 2. 4. Cepatlah baca. 1. Ni apa? Ha? Good. Apa Mak? Ni tu. Good. Ha? Good. 1. Ni apa? Tambah. Cepatlah ya. 3. Ni? 4 ni? 5. Dah baca 1, 2, 3 tak dengar. Yalah rusak. Berdasarkan video tersebut, pemerhatian dan penilaian yang dapat dicapai adalah Zayat dapat menguasai perkembangan bahasa dengan baik apabila berjaya membuat bunyi ayam dan ular dengan betul walaupun terdapat kesalahan semasa membuat bunyi buaya dan burung berdasarkan imajinasinya. Seterusnya, Zayat dapat menyanyikan lagu Bangau Oh Bangau dengan baik tetapi menukar melodi lagu kepada ayat bercakap lalu bercerita mengenai lagu tersebut. Kemudian, Zayat bermain dengan dinosaur lalu berimajinasi bahawa mainan tersebut akan merasa geli apabila digeletik. Dengan ini, ia menunjukkan bahawa Zayat mempunyai daya intelektual yang tinggi kerana boleh membayangkan dan mencipta memori yang baharu. Akhir sekali, Zayat dapat menyatakan nombor-nombor mengikut isyarat jari serta mengenal pasti nombor dengan baik. Dengan ini, ia menunjukkan bahawa Zayat mengalami perkembangan kognitif kerana dapat mendengar arahan dan mampu memahami dengan baik. Untuk video yang kedua pula, saya akan menjalankan pemerhatian dan penilaian terhadap Zayat dan Zafran semasa melakukan aktiviti bermain dino berwarna.
Boleh. Lama. Salah. Oi, ambil. Aduh. Oi, apa kentut? Ambil, apa kentut ambil? Adik dah fresh kentut tu. Alamak. Ni ah. Alamak. Adik. Oi. Ini kat toilet. Berdasarkan video tersebut, saya mendapati bahawa Zayed dan Safran mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi kerana dapat mengenal pasti dan mengasingkan setiap dino ke dalam bekas mengikut warna. Seterusnya, mereka mempunyai perkembangan fizikal motor halus dan kasar yang baik kerana dapat menggenggam dan menggerakkan tangan semasa menggunakan penyepit. Kemudian, mereka mempunyai sifat kasih sayang yang menunjukkan bahawa perkembangan emosi mereka baik kerana Zayed membantu adiknya Zafran memasukkan dino merah ke dalam bekas apabila menyedari dino tersebut berada di tempat yang salah. Sama juga seperti Zafran yang membantu abangnya memasukkan dino yang terjatuh daripada penyepit ke dalam bekas berwarna. Akhir sekali, Zayed menunjukkan perkembangan kognitif yang baik apabila mampu mencari solusi baharu selain daripada menggunakan penyepit setelah menyedari agak sukar untuk mengasingkan dino menggunakan penyepit dengan mengasingkan dino menggunakan tangan. Sebagai tirai penutup bicara, secara keseluruhan, kanak-kanak yang bernama Zayed dapat menguasai perkembangan bahasa, kognitif dan sosial dengan baik melalui aktiviti yang dijalankan bersama neneknya. Dan tidak lupa juga melalui video kedua yang menunjukkan Zayed dan Zafran mempunyai intelektual yang tinggi kerana mampu mengenal pasti dan mengasingkan dino mengikut kumpulan warna mereka. Sekian, terima kasih daripada saya, Hamidah binti Hamzah.